Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar kepada semua pendengar setia Radio Malaysia Pahang FM. Satu pilihan kita kembali semula untuk hari ini. Hari Selasa 8 Disember 2020 bersama dengan 22 Rabiul Akhir 1442 Hijrah. Kita bertemu seperti biasa di Zon Pesona pukul 10 hingga pukul 2 petang. Dan sekarang ini kita nak bersama dengan tetamu dulu. Seperti biasalah, Doktor di Radio akan bersama dengan anda selama 40 minit. Dan kita bersama dengan doktor sekarang ini, iaitu Assistant Professor Dr. Muhammad Adham Shah Ayub dari IIUM Medical Specialist Center. Ini doktor pakar tulang IIUM Medical Specialist Center. Tapi sebelum tu, kita nak bersama dulu dengan Puan Saidatul Basirah binti Ilyas untuk memperkenalkan kata orthopedic department kepada kita semua. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada DJ Ain. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada semua pendengar Pahang FM yang mendengar radio Pahang FM pada pagi ini. Baik. Semoga sihat semuanya. Buat pengetahuan pendengar Pahang FM, IIUM Medical Specialist Center mempunyai sebanyak 12 orang doktor pakar tulang yang berpengalaman. IIUM Medical Specialist Center merupakan satu-satunya hospital yang menawarkan khidmat doktor pakar yang mempunyai sub kepakaran masing-masing. Seperti doktor pakar tulang belakang, doktor pakar lutut dan sendi, doktor pakar bahu dan siku dan banyak lagi. Pada hari ini kami bawakan khusus bagi pendengar Pahang FM, Assistant Professor Dr. Muhammad Adham Shah Ayub yang merupakan doktor pakar bagi bahagian kaki dan pergelangan kaki. Sekiranya pendengar ingin mendapatkan rawatan, boleh terus hubungi kami di 09573 0089 atau 0957300380. Untuk memudahkan juga, boleh WhatsApp terus ke talian hotline kami di 0139810380. Terima kasih. Itu sahaja. Okey, itu dia. Kita break sekejap. Kita dengar berkenaan dengan bahagian ortopedik. Kalau kita tahu ortopedik ni memang bahagian tulang dan sebagainya, daripada hujung rambut sampailah ke kaki kan. Semuanya ada tulang pada badan kita ini. Betul. Dan sekarang ni IIM Medical Specialist Center bawakan kita, iaitu doktor pakar tulang, Assistant Professor Dr. Adham, Dr. Muhammad Adham Shah Ayub di konti kita sekarang ini. Baik doktor, sekarang ni Puan Basirah dah perkenalkan berkenaan dengan ortopedik, dan juga hari ini doktor nak cerita berkenaan dengan apa namanya, sakit buku lali atau pergelangan kaki, iaitu ia melibatkan tulang doktor ya. Tulang dan juga sendi di situ, pergerakan kita kan. Jadi mungkin doktor boleh ceritakan sikit apakah punca-punca sakit sendi buku lali ataupun pergelangan kaki ni doktor. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Alhamdulillah salli ala sayyidil karim, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik. Jadi ni kali pertama saya ke sini. Oh, kali pertama doktor ya? Jadi ada debaran lain sikit. By phone pun tak pernah doktor? Tak pernah lagi. Okey, patutlah semalam Puan Basirah kata doktor berkobar-kobar dah datang. Sebelum ni ingatkan dalam Zoom ya. So datang. Okey, jadi balik pada soalan tadi. Mula-mula sekali apa punca-punca sakit sendi buku lali ataupun pergelangan kaki. Baik. Jadi secara amnya kita boleh bahagikan kepada beberapa punca yang utama. Pertama sekali disebabkan oleh kemalangan, kecederaan. Kemalangan ataupun kecederaan ataupun dalam bahasa lainnya trauma. Trauma ya. Yang kedua ia punca daripada berkaitan dengan degeneratif ataupun penyakit sendi. Penyakit sendi, arthritis, rheumatoid arthritis, dan macam gout yang akan pergi pada kawasan sendi. Lagi punca lain adalah seperti kecederaan pada ligamen, kan? Kecederaan pada ligamen yang mengelilingi sendi kulali itu. Kemudian ada juga yang kadang-kadang ada juga yang berpunca daripada jangkitan kuman. Seperti tuberculosis kan. Biasa kita ingat TB ni di paru-paru je. Ya. Tapi ada juga TB ataupun jangkitan kuman yang melibatkan kawasan sendi. Baik. Dan juga ada satu lagi adalah disebabkan oleh ketumbuhan. Ketumbuhan tulang di area sekitar sendi, kulali, dan akhir sekali congenital. Congenital ni yang sejak lahir lagi dah ada masalah tersebut. Jadi secara amnya ada trauma dari segi kecederaan, kemalangan, aksiden, kejadian sukan, kemudian berpunca daripada arthritis bila usia meningkat naik ataupun penyakit arthritis yang kena pada kebanyakan sendi. Kemudian tadi apa?
jangkitan kuman. Jangkitan kuman sama ada bakteria ataupun TB dan sebagainya. Dan seterusnya ketumbuhan. Dan satu lagi adalah yang congenital sejak lahir. Tapi yang paling common, yang paling selalu dalam masyarakat kita adalah trauma, kecederaan, kemalangan ya. Kecederaan dan kemalangan. Kemalangan kalau jatuh, aksiden kereta, motor, basikal. Kalau kecederaan ni kadang-kadang bila kita bersukan ataupun berlari, jogging, kan hari ni ramai yang jogging kan, mana-mana kita lihat orang berlari, kan jadi kadang-kadang ada salah step atau permukaan lari tu tak rata, ataupun kasut yang tak sesuai, kadang-kadang kita tersadung ataupun tersadung lah kan, sehingga beri kecederaan sekitar buku lali kita. Dan yang kedua yang common adalah bila usia yang lebih sikit lah, kan, bila orang yang dah berusia, tapi kita, masyarakat kita lebih terdedah dengan sakit lutut, kan, sakit lutut yang sebab dia akan efek semayang, efek nak duduk, nak bergerak, kan, sehingga kadang-kadang dia lebih kuat sakit dia daripada buku lali. Tapi sebenarnya buku lali pun ada. Tu dia. Baik, dah tahu dah punca-puncanya disebabkan Dr. dah khabar tadi, disebabkan oleh kemalangan kecederaan, ligamen, gout, jangkitan kuman, ketumbuhan tulang. Baik doktor, saya selalu tengok ada yang jangkitan tulang daripada ibu jari kaki tu kan, tiba-tiba dia tersembur keluar tu doktor. Itu antara puncanya juga doktor? Oh, yang tu dah topik kaki. Oh, topik kaki dah tu. Saya ingatkan dalam topik yang sendi juga. Kadang-kadang kaki tu dia bengkok sikit kan. Ibu jari tu dia bengkok. Lepas tu dia ada macam tumbul kan. Yang tu dalam istilah kita panggil bunion ataupun hallux valgus. Hallux valgus. Yang tu ada juga pada orang muda dan juga pada orang yang berusia. Kadang-kadang dia juga ada faktor daripada pemakaian kasut. Kadang-kadang ada yang kata disebabkan selalu pakai kasut tinggi. Tak stable ya? Tapi ada kalanya bila dah lama dia tak mendatangkan masalah. Pesakit ataupun orang yang mempunyai bentuk kaki yang macam tu dia dah rasa biasa je. So biasanya dia akan datang pada kita akan tengok apa dia punya keadaan lah. Kalau tak sakit maka boleh dilihat dulu dari masa ke semasa, sehingga menimbulkan masalah. Kecuali kalau untuk kosmetik kan, bagi nampak kaki cantik kan? Tak nak bagi ada tulang-tulang lebih-lebih, nampak macam semua je ya. Itu boleh betulkan balik. Okey, baik doktor, ada tanda-tanda tak bila kita ada rasa macam sakit di buku lali ataupun pergelangan kaki ni, tanda-tanda sakit macam mana sampai kadang-kadang waktu sejuk sampai tak boleh nak ni langsung, bila nak berjalan pun rasa macam tak boleh, macam doktor cakap tadi kan, disebabkan lutut, nak bawa kereta pun tak boleh kadang-kadang tu. Jadi tanda-tanda dia biasanya balik pada punca dia. So kalau punca daripada kemalangan, kecederaan, tanda yang awal biasanya sakit. Kemudian bila sakit disusuli dengan ada bengkak. Okey, bengkak, sakit. Dan kemudian kita tengok warna di sekitar sendi tersebut. Sama ada dia merah ataupun ada lebam dan sebagainya, biru. Kemudian tanda lain adalah orang tu dia tak nak bergerak. Disebabkan sakit, bengkak, ada perubahan tu dia tak boleh nak berdiri. Tak boleh berdiri, tak boleh nak berjalan. So kalau macam ni biasanya walaupun kita jatuh seorang-seorang kat rumah, tapi kalau sampai tak boleh jalan, selang dia berapa meter jalan pun dah sakit, ke masa tu kita perlu buat x-ray. Mungkin ada retak kan, ada patah yang kita tak perasan, kita tak sangka. Tapi kalau dia boleh berjalan tapi masih ada bengkak, ada sakit, mungkin boleh tunggu dulu kan, tengok sampai 2-3 hari. Kalau masih, maka barulah kita perlu check dengan doktor lah, kan, tengok keadaan dia. Lain-lain, kadang-kadang ada kebas sikit. Kebas ya? Kebas di kaki. Sampai tak rasa lah. Sebab saraf tu kadang dia melalui sekitar sendi buku lali dulu, baru dia sampai ke kaki. Jadi kalau ada saraf rasa kebas, naman, maka perlu cek jugalah. Saraf yang kebas tu adakah disebabkan oleh tulang-tulang tu menyempitkan lagi saraf tu atau macam mana? Ya, kadang-kadang kecederaan tu bertindih. Bertindih. Pada saraf. Sehingga mengganggu fungsi saraf. Okey, doktor ada bawa tulang kaki hari ni. Nak tunjuk kat mana? Nak tunjuk dekat live Facebook. Okey, tulang kaki. Doktor boleh ceritakan sikit tak? Kat mana saraf kita tu yang boleh menyebabkan jadi sakit, tersepit dan sebagainya? Dan di mana sendi-sendi yang biasanya pesakit kena lah? Okey, first sekali sendi buku lali. Sendi buku lali. Okey, ni sendi buku lali. Ya. Kamera yang ni. Kamera yang tu. Okey, so ni kaki kanan ke kiri?
Itu kaki kiri. Pandai. Boleh jadi doktor ni. Assistant lah. Okey, ni kaki kiri. Okey. So ini dia punya sendi buku lali. Yang ni tulang talus, ini tulang tibia. So ni sendi yang bergerak. Baik. Sendi buku lali. Yang akan menggerakkan kaki Okey. kita lah. So di sekitar ni ada ligamen. Sebelah kiri dan sebelah dalam dia ada ligamen yang menstabilkan dia punya sendi. Okey. Okey. So biasa yang kecederaan kalau patah dia akan patah sekitar sini lah, sama ada tulang tepi ni ataupun tulang ni dan juga tulang ni. Kalau ligamen yang nilai akan koyak kadang-kadang bila kita berlari lepas tu Terseliur. terplank out kan. terplank out. Tersadung. Ataupun macam ni, maka ni akan beri stres pada ligamen yang boleh koyak. Okey, faham. Kemudian kalau arthritis tu bila dekat sendi ni dia ada selaput rawan. Kalau macam kita makan ayam drumstick tu. Yang warna putih tu. Okey. So sepatutnya dia putih cantik. Tapi kadang-kadang bila ada kecederaan dulu ataupun arthritis, rawan ni dah mula nipis dan rosak. So bila gesek yang rawan ni yang sakit. Ataupun bila pijak je dah berusia kan, maka yang tu yang akan timbulkan sakit. Dia akan rasa sengal dan sebagainya lah. Yang ni akan rasa sakit dalam lah. Tapi kebanyakan beza sakit lutut dengan sakit sendi ni, kalau lutut ni lebih awal orang perasan. Awal detect lah. Sebab yang ni ujung kan. Baik. Satu lagi kebanyakan yang sakit ankle arthritis ada cerita dulu dia pernah accident sekitar tu dulu. Okey. Maksudnya secondary problem. As a primary jarang-jarang sebenarnya berbanding dengan secondary untuk ankle arthritis. Itu dia. Itu dia. Itu yang tulang tepi tu tulang apa doktor tadi? Ini nama dia fibula, Oh, fibula. ini nama dia tibia. Tibia. Tulang yang biasa orang panggil tulang kering tu yang fibia tu lah kan? Okey. Tapi ni semua kering ni hari ni. Yang selalu orang kata kalau patah tu payah nak baik. Okey, itu dia. Kita dah dapat gambaran sikit-sikit sedikit sebanyak kan berkenaan dengan kecederaan pada buku lali, sendi buku lali dan juga pergelangan kaki, dan doktor dah tunjukkan sikit bagaimana di mana tempat-tempat yang biasa pesakit itu mengalami kesakitan. Okey, satu pilihan saya nak bukakan talian lah kepada pendengar, dua pendengar yang saya izinkan pada pagi ni untuk bercakap dengan doktor, bagi soalan, kemudian doktor akan jawablah di radio seperti biasa. Dan kalau rasa malu nak cakap dengan doktor, boleh saja hantarkan soalan anda dalam WhatsApp kami seperti biasa. 0103301932 itu nombor WhatsAppnya. Boleh hantar kepada kami soalan-soalannya dan kami akan utarakan kepada doktor di talian. Okey, ni ada talian ni doktor. Mungkin kita boleh ambil dulu talian ni ya. Hello, Assalamualaikum. Apa soalannya kepada doktor? Okey, Pak Den dari Bera. Ada soalan ke? Soalannya berbunyi. Main bola beria. Ni lutut. Kita cerita buat pegang kaki. Tapi tak apalah ya doktor ya. Okey, terima kasih Pak Den. Dengar kat radio ya. Okey. Dia cerita bab lutut dia. Main bola kuat sangat dulu doktor. Macam mana tu bila tua-tua ni jadi sakit semula. So masa main bola, masa muda mungkin ada kecederaan yang masa tu kita boleh tanggung. Kita rasa okey, kita sambung main. Tapi sebenarnya kecederaan tu dah mula kata berputik lah. Berputik dan terkumpul. Cinta berputik lah. Dan terkumpul sedikit demi sedikit. Dan kesannya selepas 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun baru datang. Yang ni kebiasaannya, jangkaan saya daripada cerita tu mungkin secondary osteoarthritis lah. Maksudnya kesan samping daripada kecederaan dahulu. So dia mula efek pada sendi lutut tu. Dan mungkin bila berdiri sakit, dan jalan pun sakit. Dan kadang-kadang bila sekian lama, maka bentuk lutut tu pun nampak akan ada bengkok sikit bila berjalan. Akan datang nanti mungkin akan ada limit untuk solat. Dari segi nak bengkok habis tu mungkin tak habis. Mungkin juga bila kita bersila duduk bersila, kita tak boleh nak luruskan pula. Ya. So secara amnya, ringkasnya, peringkat ni selagi boleh bertahan, mungkin bertahan dengan fisioterapi, dengan exercise lutut tu. Antara exercise yang bagus adalah tanpa beban pada lutut tersebut.
seperti berbasikal Okey. dan berenang kalau Mhm. boleh lah. Tapi Mhm. basikal lebih mudah. Oh, basikal yalah. Sekarang pun tengah trending kan. Kita duduk basikal je kan. Kita kayuh, Kayuh. lutut tu kita gerakkan tapi tak ada beban. Berbanding dengan kita berlari, berjalan kan. Dia ada beban pada lutut tersebut. Tapi bila dah sampai tahap sakit yang lebih kuat, Ini maksud doktor basikal statik ataupun basikal yang kita kat luar tu? kalau hujan kita naik basikal statik lah. Okey. PKPB ke. PKPB basikal statik lah. Tapi kalau outside dah boleh keluar, kita keluar lah. Keluar lah, okey. Ambil angin kan. Sambil-sambil Tapi jalan yang simple lah, mungkin flat. Jalan yang flat, tak ada bukit kan. Yang takut ada kecederaan lain pula kan. Baik. Jadi kawasan selamat, cari kawasan yang selamat. Ya. Kemudian secara amnya kalau masih sakit, mungkin sampai perlu ambil ubatan sakit kan. Mungkin masa tu kena jumpa doktor lah. Dan ada lagi lah step-step rawatan dia yang seterusnya. Sampai yang akhir mungkin tukar sendi lutut lah. Okey, kena tukar ya. Kalau dah perlu lah. Kalau dah usia lebih 60 dan sakit pun dah terlalu mengganggu kan, maka lebih baik kita tukar. Boleh dibuat Boleh dibuat ya. dan banyak dah dibuat. Okey. Dan kebanyakannya keputusan dia Positif lah. alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Okey doktor, kita beralih kepada cerita kaki kita ni, buku lali dan pergelangan kaki. Bila dia diagnose, masalah biasalah kan, masalah sering berlaku dalam masyarakat kita ni. Macam mana tu? So antara yang common. Kalau untuk orang muda biasa kecederaan. Kecederaan pada ligamen dan juga ada patah lah. Jadi patah biasa kita kena fix. Kemudian dari segi ligamen ni, peringkat awal dia akan datang dengan sakit, kemudian bengkak. Kemudian biasanya kita akan tunggulah. Sakit tu akan tunggu, tak jumpa doktor lagi. Dia pergi urut-urut sikit kan. Lepas tu letak ais ke. Selepas 2 minggu, katalah masih tak kurang. Yang kurang mungkin bengkak dah kurang. Tapi sakit dan juga sakit masih ada sikit-sikit. Kan? Kadang dia tunggu lagi. Kan? Tapi biasanya kalau dah lebih 2 minggu, mesti ada benda. Kan? Ambil ada benda tak kena tu lah. Maksudnya dia bukan setakat meregang. Kadang kita punya ligamen ni dia meregang. Dia terkejut kan, sakit. Tapi kalau dah lebih 2 minggu, lebih 6 minggu, masih ada rasa sakit dan biasanya selepas tu dia akan mula rasa tak stabil. Dia akan rasa ankle tu longgar. So yang ni maksudnya ada koyak pada ligamen. Okey. Kalau dalam tulang ni, Dalam tulang ni. biasa yang common yang belah tepi ni lah. Antara tulang keting ni dengan ada tulang yang ada satu ligamen yang stabil kan dia. Yang tu yang koyak. Itu yang koyak. Hingga jalan pun rasa tak stabil. Orang kata kita tak percaya kaki kita. Tak boleh nak step betul-betul lah. Kita tak berani nak lari. Takut dia tersadung dengan budak. Betul. Jadi waktu tu biasanya ada ligamen yang koyak. Tapi masih boleh dicuba tanpa pembedahan. Mungkin pakai ankle brace dulu. Dan, kemudian kalau selepas sekian masa, 6 minggu misalnya ataupun 1 bulan 2 bulan masih sama, maka waktu tu baru kita cadangkan rawatan yang selanjutnya lah. Biasanya rawatan apa yang selanjutnya tu doktor? Biasa pembedahan lah. Pembedahan. Membetulkan apa yang koyak tu lah. Ligamen yang koyak. Ligamen yang koyak tu. Okey, faham. Dan satu lagi yang common, kalau orang berusia, dia adalah sakit-sakit kan. Tapi dia tak rasa longgar dia punya ankle. Tapi sakit. Dia pijak sakit. So yang ni biasanya ankle arthritis. Ankle arthritis. Macam lebih kurang pakcik tadi lah kot. Kalau tadi lutut, yang ni di sendi buku lali lah. So biasanya pun berkait dengan kecederaan lama. So sekarang baru timbul dia punya efek dia. Dan ankle arthritis ni pun boleh dirawat lah. Boleh dirawat. Ada step-step rawatan dia lah. Baik, biasanya step-step rawatan yang dilakukan, macam bila dah jumpa dengan doktor dan seterusnya pergi ke pakar, apa biasanya yang doktor suggestkan kepada pesakit? Kalau yang muda tadi, kan, ligamen tadi, selepas pakai brace ke, ankle guard ke, masih lagi ada sama. Mungkin kita hasil pemeriksaan kita buat susulan punya pemeriksaan dengan MRI ke misalnya. Dah confirm memang ada koyak ligamen. Kemudian kita tengok aktiviti dia lah. Kalau dia ni memang satu hari tak berlari tak boleh. Ya betul. Seminggu sekali. Orang aktif.
seminggu sekali tak kaya basikal tu tak boleh kan. Ataupun yalah, ataupun dia cari makan dengan kaki tu. Kan kaki ni punca rezeki dia kan. Ahli sukan, ahli bola pahang ke tu kan. Yang ni memang kita terus cadang untuk buat pembedahan lah. ATFL reconstruction. Kadang orang kita ni dah pandai dah sekarang. Kalau lutut dia tahu, kalau muda ACL kan. Meniscus, ACL meniscus. Hari ni ankle pun kita dah mula nak war-warkan lagi kan. Sekarang ATFL. Anterior talofibular ligament. Antara ligament yang sering koyak dan mengganggu kestabilan sendi buku lali. Jadi kalau untuk orang yang aktif, kita sarankan untuk buat pembedahan awal. Pembedahan awal ya, untuk menjaga ligamen kita tu lebih baik lagi lah. Untuk ankle arthritis, kalau untuk orang yang berusia, yang sakit ankle ni mungkin kita boleh tunggu. Kan setakat mana dia boleh tahan sakit dia. Ada juga rawatan sampai ke tahap tukar sendi buku lali. Macam yang doktor cakap tadi lah. Tapi lebih popular di lutut. Di buku lali kurang sikit. Di buku lali kebanyakannya kadang-kadang kita buat rapatkan sendi tu. Okey. Istilah lain kita sebut matikan sendi. Matikan sendi. So rapatkan dia? Tak ada pergerakan. Tak ada pergerakan. Sakit tak ada. Tapi boleh berjalan macam biasa lah. Macam biasa, hampir macam biasa. Hampir macam biasa. Side effect dia untuk jangka masa lama nanti macam mana doktor? The good effect, kita kena cerita good effect tu. Okey. Good effect dia sakit hilang lah. Sakit hilang lah. So tu sebab balik pada persoalan asal, kalau sejauh mana dia boleh tahan sakit. Kalau dah tak boleh tahan sakit, sangat mengganggu, maka kita sarankan rapatkan sendi tu. Okey. Side effect dia mungkin kadang-kadang sendi yang berdekatan pula akan sakit. Okey. Sebab satu bahagian dah dah merapat dah sangat rapat, kan? Mungkin mengganggu nerve dan sebagainya. Ataupun tidak? Ke sendi yang seterusnya. Sendi yang seterusnya. Sebelah dia. Sebelah dia. Tu dia ya. Tapi jangan risaulah. Jaga sendi kita. Jaga pergelangan kaki kita elok-elok ya. Okey doktor, macam tadi kita ada berborak-borak berkenaan dengan peringkat umur kan, peringkat umur yang boleh terkena keadaan seperti ni, sakit sendi, buku lali dan juga pergelangan kaki. Kalau yang peringkat umur muda, kecederaan dia dari segi ligamen lah. Ligamen. Kalau yang berusia, yang arthritis. Arthritis. Kalau macam budak-budak dah boleh kena doktor awal? Budak-budak ni jarang. Jarang Budak-budak dia punya punca mungkin lain. Mungkin sakit dia tu berkait dengan congenital. Maksudnya sejak lahir dah ada struktur sendi tu dah tidak normal. Tidak normal. Ataupun kadang-kadang dia ada berkait dengan jangkitan kuman. Sendi, buku lali, berhampiran buku lali ni antara tempat yang senang dapat jangkitan kuman pada budak-budak lah. Yang kecil. Kadang dia demam tapi disusuli dengan dia tak nak berjalan. Punya ada jangkitan kuman di sendi buku lali dia. Okey. Macam mana boleh dapat jangkitan kuman tu doktor? Itu daripada perjalanan salur darah dia lah. Oh gitu. Maksudnya pembentukan salur darah pun berperingkat dalam hidup kita ni kan. Masa kita membesar baru dia dah okey. Peringkat awal ni dia susunan salur darah dekat sendi-sendi ni dia lain sikit. Okey. Dia mudah terkumpul. Jadi bila ada jangkitan kuman, dia ada certain area yang dia senang pergi. Di sendi jugalah antaranya ya. Sendi juga. Baik, tadi doktor dah cerita kan pilihan rawatan yang ada kan. Sebagai contoh tadi doktor kata kalau ligamen koyak, operation lah. Kalau boleh ditahan, tahanlah dulu ya. Ubat dan sebagainya. Okey, macam contoh bila doktor bagi ubat. Tadi doktor cerita ada yang kata, "Alah doktor ni ubat-ubat sakit saya dah dapat ni doktor. Macam mana ni? Takkan tak ada ubat lain kot." Sakit sangat ni doktor. Okey, katalah kecederaan ni sebab ni yang common common lah. Kecederaan orang muda kita. So selepas 2 minggu kalau masih sakit, digalakkan jumpa doktor lah. Kalau jumpa doktor yang sakit luar, klinik, biasa dia akan bagi ubat tahan sakit lah. Dia akan nasihatkan untuk letak ais ke, bagi bengkak kurang kan. Kemudian kalau selepas berapa lama masih ada lagi, lepas 2 minggu lagi ke masih ada, maka disarankan jumpa doktor pakar lah. Kan? Jumpa doktor pakar kerajaan ke, swasta ke, untuk dapat rawatan yang lebih jelas. Biasa bila dah sampai pada doktor pakar ni, doktor pakar pun dia kena fikir lah kan. Maksudnya ni orang ni mesti dah jumpa doktor lain dah. So dia kena fikir lebih besar lagi. Ubat dia bagi pun memang lain lah. Kadang memang kita nak mudahkan faham masyarakat kita cakap lah ni ubat untuk tahan sakit. Kan? Dan pesakit pun kadang dia ingat sama je ubat kan. Tapi ada certain ubat yang kita bagi tu dia
dah lain sikit dah, level lain lah kata kan. Antaranya Celebrex, Fuchsia. Ni ubat yang dia selain tahan sakit, dia sebenarnya menghentikan proses radang. Di tempat yang sakit tu. Melambatkan ataupun mengganggu, merencatkan proses radang di sendi tersebut. Dan ubat ni pun biasanya dia punya kesan samping tak sama dengan ubat lain. Okey. Dia sangat spesifik. So, kesan samping pun kurang berbanding di sendi lain kan? Ya, betul. Di tempat lain. Kemudian selepas kalau sakit ni kita cuba ubat dulu. Kalau tak okey, baru kita cadangkan fisio. Okey, fisioterapi. Kemudian kalau yang kecederaan tadi untuk operation tu pun, kalau masih tak nak operation, kita boleh pakai ankle brace dulu. Okey. Okey, pakai ankle brace sampai 2 bulan ke. Kalau tak ada perubahan, masih rasa tak stabil. Kebanyakan orang ada juga yang selepas pakai ankle brace pun dah stabil. Dah stabil. Okey. So dia dah tak perlu operation dan dia boleh mula slow-slow lari dan sebagainya, jogging kan. Tapi kalau tak perlu, baru tak berubah, baru kita cadangkan operation. Yang untuk orang berusia pula, kalau yang sakit ankle tu, kalau tak nak operation, ada banyak lagi step dia kan. Selepas ubatan sakit, masih sakit lagi, mungkin pakai ankle brace. Tak okey juga, mungkin ada pembedahan yang kecil kan. Injection pun boleh dicuba. Boleh ya. Seperti mana lutut pun dah popular kan. Injection dan lutut Tambah cecair lah orang kata macam-macam kan. Tambah gel kan. Ankle pun boleh dicuba kan. Okey. Kemudian ada pembedahan kecil, kita scope. Teropong kan. Teropong. So kita cuci dalam sendi tersebut. Okey. So dia punya parut kecil dia. Dan seterusnya kalau masih tak okey, barulah sama ada tengok macam mana keadaan alignment sendi tu. So untuk matikan sendi tu pun bukan cepat lah. Kalau betul-betul dah perlu, sakit pun dah tak tahan, barulah matikan. Okey, itu dia antaranya. Baik doktor, masa pun tak mengizinkan. Ni kita nak cerita berkenaan dengan tempoh pemulihan. Lama ke tidak? Ada masa dalam 6 bulan ke, setahun ke, atau macam mana doktor? Okey, katalah kecederaan, kalau patah-patah sekitar ankle ni, kebanyakannya secara amnya 3 bulan ke 4 bulan dah. 3 bulan ke 4 bulan dah okey. Okey ni maksudnya ke arah back to normal lah. Pembaikan sepenuhnya lah. Ke arah back to normal. Maksudnya dah boleh pergi kerja lah. MC dah habis lah. Dah boleh pakai kasut lah. MC dah habis. MC dah habis. Doktor takkan bagi lagi dah. Kalau patah apa semua lah. Okay. Kalau ligament kita selepas repair pun apa semuanya biasanya dalam sekitar tempoh yang sama. 3 bulan lah biasanya. 3 bulan. Kemudian untuk ahli sukan mungkin dia ambil masa lebih sikit. Untuk dia dapat balik dia rasa feeling dia kaki yang sama tu ambil masa sikit. Itu mungkin lanjak sampai 6 bulan. Betul lah. 9 bulan. Kadang kita boleh rasa kaki kita pijak lain rasa kan. Tercucuk ke, rasa macam tegang lagi ke. Sama juga kalau yang arthritis, setelah dia terlibat hingga peringkat perlu pembedahan, setelah kita matikan sendi ataupun tukar sendi baru sekalipun, maka dia akan ambil masa sampai 3 bulan ke 6 bulan. Bahkan lebih lagi tengok keadaan macam mana. Okey. Itu dia tempoh untuk kembali pulih seperti biasa. Untuk kita kembali ke aktiviti asal kita lah. Yang penting kata masa dalam proses pemulihan tu jangan lakukan aktiviti-aktiviti yang kata membahayakan lagi sendi dan juga pergelangan kaki kita. Semoga orang kata aktiviti-aktiviti yang tak berat lah yang kita boleh lakukan. Moga-moga cepat baik dan lepas tu kita boleh berjalan melakukan aktiviti asal seperti biasa, doktor ya. Okey, doktor, kita pun dah sampai ke penghujungnya. Terima kasih doktor kerana orang kata memberi sedikit sebanyak penjelasan berkenaan dengan punca-punca sakit sendi buku lali ataupun pergelangan kaki kita ya. Banyak rata kita doktor dah bagi tadi sampai ke hadian telefon bercakap berkenaan dengan apa namanya lutut pun ada juga. Okey ni, doktor ada satu lagi soalan ni. Saya Huda, saya nak tanya ibu saya ada masalah lutut doktor. Doktor suggest untuk cucuk sendi lutut. Tapi dalam masa yang sama, ibu saya mempunyai masalah berat badan, obesiti. Dan kini dalam pemantauan hospital untuk kurangkan berat badan lah. Dan juga fisio. Soalannya, sekiranya berat badan ibu saya sudah berkurang, adakah kebarangkalian sakit lutut boleh sembuh tanpa cucuk sendi lutut secara umum? Secara umumnya, kalau sakit lutut tu masih di peringkat awal,
sebenarnya masa peringkat awal ni yang layak untuk dicucuk. Oh. Andai kata datang pun dah memang ada sakit dah, kaki dah mula ada bengkok. Sakit pun dah kuat hingga perlu makan kerap ubat tahan sakit. Maka masanya kondisi masa tu dah teruk. Walaupun dicucuk, kadang walaupun berat badan cuba diturun, mungkin sakit tu berkurang tapi tak adalah sembuh terus. Sakit tu dah memang ada lah. Jadi untuk cucuk sendiri ni pun sepatutnya di peringkat awal. Dan di peringkat yang awal baru dia akan beri kesan yang paling maksimum lah. Baik. Ada harapan untuk sembuh terus pun ada. Dan sebab kita dapat lewatkan proses radang dia. Dari segi berat badan memang disarankan untuk kurangkan berat badan. Kurangkan berat badan. Dan berat badan kalau dia dah peringkat obesiti, kalau dikurangkan dia bukan saja bagus untuk lutut. Bagus untuk tempat lain sekali. Okey, betul lah. Jantung. Pergelangan kaki kita juga. Melangkah kaki kan, untuk yalah masalah yang lain lah, kecil manis apa semua kan akan jadi ni. Jadi sememangnya baiklah untuk kurangkan berat badan ni. Dan tak juga semestinya orang yang berat badan ni tinggi dia akan sakit lutut. Dia akan sakit ukulali. Kan ada je orang yang lebih besar badan tapi kadang-kadang tak sakit. Kan ini antara benda yang kita, tapi kebanyakannya yang kalau berat badan yang berat ni memang akan sakit lah. Dia cepat akan dapat sakit lutut. Kaki tak dapat menampung berat badan kita ya. Itu dia. Okey, itu dia jawapannya Huda daripada doktor untuk ibu anda lah ya. Okey, terima kasih doktor sekali lagi. Dengan bawa tulang kaki hari ni, doktor betul-betul nak tunjuk pada kita berkenaan dengan efek-efek ataupun kata kesan-kesan baik juga kepada kita jika kita melakukan melakukan sesuatu lah daripada keputusan daripada doktor sendiri kan. Bila dah dapat keputusan diagnose kaki ni macam ni, kena buat operation ke, kena cucuk ke, kena cuci dan sebagainya fisio dan sebagainya. Ini membolehkan kita lebih baik lagi lah sebenarnya kaki kita tu. Dan yang paling penting sekali jaga kaki kita. Saya rasa penting juga pemakaian kasut yang sesuai kan doktor? Sesuai dengan kaki kita, bentuk kaki kita dan juga tubuh kita. Okey, baik, terima kasih doktor. Assalamualaikum, jumpa lagi. Waalaikumsalam.